Shalom saudara-saudari, apa kabar Anda di tempat Anda masing-masing? Bermula hujung minggu ini, kita akan memulakan sebuah siri baharu dalam khotbah kebaktian Ahad. Kita akan menggunakan atau belajar dari kitab Yosua selama lebih kurang 24 minggu. Sementara kita belajar mengupas bahagian demi bahagian dalam kitab Yosua ini, setiap minggu kita akan disajikan lebih kurang 3 kali seminggu renungan-renungan yang akan dikongsikan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam katedral. Dan secara khusus, saudara-saudari, hari ini saya ingin berkongsi beberapa ayat di dalam bab yang pertama kitab Yosua. Tema yang boleh kita ingati sepanjang hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah kata-kata yang difirmankan oleh Allah kepada Yosua di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-9, dan ayat yang ke-18. Berkali-kali Tuhan mengingatkan dan mengucapkan kata-kata ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa, saudara-saudari? Saudara-saudari, ketika Musa pergi atau meninggal, Yosua lah yang dipilih Allah untuk menggantikan pelayanan yang ditinggalkan oleh Musa. Dan sudah tentu sebagai seorang yang menggantikan seseorang yang lebih berwibawa, yang lebih berpengalaman, yang lebih berpengaruh, seorang pemimpin yang kuat, yang hebat seperti Musa. Dan ketika Yosua dimaklumkan akan mengambil alih tanggung jawab itu, memanglah dia merasa gentar. Apakah dia dapat menyamai standard ataupun level ataupun tahap kepimpinan Musa? Itu akan menjadi tekanan, itu akan menjadi satu cabaran yang besar bagi Yosua untuk memikul tanggung jawab sebagai pemimpin umat Israel ketika itu. Patutlah Tuhan selalu berkali-kali memberitahu Yosua dalam bab yang pertama ini, ayat 6, ayat 7, ayat 9, ayat 18, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena hati kita kadang-kadang pandai lemah. Hati kita kadang-kadang meragui kehadiran Tuhan. Hati kita kadangkala lupa akan janji Tuhan. Hati kita merasa seolah ada waktu Tuhan tinggalkan kita, padahal Tuhan menyertai kita. Dalam bab yang pertama dari kitab Yosua ini, Allah memberitahu Yosua bila dia menugaskan Yosua mengganti atau mengambil alih tampuk kepimpinan memimpin umat Israel. Tuhan tidak membiarkan Yosua, Tuhan menyertai dia. Tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Yosua. Sama seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Yosua. Jaminan pasti daripada Tuhan memberitahu Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ingat, Tuhan ada bersamamu. Dalam dunia kita hari ini, cabaran kita mungkin berbeza daripada Yosua. Mungkin saudara-saudari ada cabaran mengenai keuangan Anda, mengenai keluarga Anda, mengenai anak-anak Anda, atau banyak lagi cabaran-cabaran yang membuatkan hati kita gusar, yang merasa seperti Tuhan menyertai kita atau tidak, atau di manakah Tuhan. Kita meragui janji Tuhan apakah benar atau Tuhan sudah meninggalkan kita. Membuatkan kita patah hati dan enggan lagi percaya, membuatkan kita berhenti berdoa dan tidak sungguh-sungguh lagi berdoa, atau membuatkan kita patah semangat melayani Tuhan bila keadaan cabaran hidup kita seperti menindih kita. Saudara-saudari, sama seperti Tuhan kuatkan Yosua, Tuhan juga menguatkan kita. Bahagian kita ialah kita harus kuatkan hati kita, teguhkan hati kita,
tetap percaya Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan, Tuhan memelihara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Immanuel yang menyertai kami. Apapun cabaran hidup kami mulai hari yang pertama dalam minggu ini, Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami. Engkau akan membimbing kami, Engkau akan menggendong kami, Engkau akan membawa kami dari setiap cabaran kepada cabaran yang seterusnya. Namun kami tahu Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan buka jalan, dan Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita jumpa lagi